Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.44 pagi kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Konflik Israel-Palestin tidak jejaskan persiapan tabung haji TH untuk kendalikan operasi musim haji tahun depan. Persiapan dilakukan seperti biasa buat masa ini. Bagaimanapun, TH tetap bertakluk kepada panduan daripada Kementerian Luar selain Kementerian Haji Arab Saudi. 31,000 jemaah haji Malaysia bakal tunaikan rukun Islam kelima tahun depan. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 3%. Keputusan dibuat Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia semalam. Ini kali ketiga berturut-turut mesyuarat MPC mengekalkan kadar berkenaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Dato' Seri Ahmad Maslan menyifatkan pengekalan OPR pada 3% selari indikator ekonomi semasa. Beliau juga yakin keputusan MPC itu melegakan rakyat, terutama isi rumah dengan kadar keberhutangan tinggi. Kota minyak masak paket bersubsidi tidak akan ditambah. Jika ia ditambah, kos pelaksanaan program kestabilan harga minyak masak yang sedang berlangsung akan meningkat. Fokus KPDN kini tertumpu kepada penyasaran subsidi minyak masak berpaket. Tujuannya memastikan subsidi hanya dinikmati golongan yang benar-benar layak. Kad diskaun khas Menu Rahmah diperkenal kepada pengusaha Menu Rahmah. Menerusinya, diskaun hingga 40% ditawar bagi pembelian barangan keperluan perniagaan yang melibatkan 6 pasar raya yang bekerjasama dengan KPDN. Permohonan dibuka mulai semalam melalui portal Menu Rahmah KPDN. Ini pula usaha tingkatkan kualiti hidup golongan B40 di bandar. 40.26 juta ringgit disedia KPKT untuk laksana program baik pulih rumah tahun ini, manakala 2 juta ringgit disalur bagi program Bina Rumah Baharu. Isu menara tiada perkhidmatan internet di Sarawak selesai. Ia hasil kerjasama KKD dengan penyedia perkhidmatan mudah alih utama. Menerusinya, kedua-dua pihak akan berkongsi kos pembayaran kepada pengendali menara-menara Smart 600. Kesepakatan itu bertujuan memastikan perkhidmatan 4G dapat segera disedia kepada komuniti setempat. Kementerian Luar pantau rapat keputusan Dewan Perwakilan Mereka Syarikat meluluskan rang undang-undang berhubung sekatan terhadap pihak luar yang sokong Hamas dan Pergerakan Jihad Islam Palestin. Kandungannya akan diteliti terlebih dahulu oleh Wisma Putra. Setelah selesai, barulah tindakan susulan dilaksana. Penghantaran kumpulan pertama bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza menerusi Ops Ihsan akan dilakukan malam ini. Bantuan akan diterbangkan ke Mesir dari KLIA menggunakan penerbangan kargo sewaan khas yang dijangka tiba di lapangan terbang Al-Arish dalam tempoh kira-kira 36 jam. Pihak berkuasa Mesir kemudian akan menghantar barangan tersebut ke Gaza menerusi sempadan Rafah. Sementara itu, RM100,000 disumbangkan Madrid kepada Persatuan Cinta Gaza. Ia bagi membantu rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Sumbangan diperoleh menerusi tabung kemanusiaan Palestin yang diwujudkan Madrid bulan lalu. Selain warga Madrid, penyumbang juga terdiri daripada rakan-rakan pengeksport. Minggu Solidariti Palestin yang diadakan di sekolah-sekolah bawah KPM merupakan proses pendidikan kemanusiaan kepada pelajar-pelajar. Pada masa yang sama, beri penekanan kepada mereka mengenai nilai-nilai keamanan dan kedamaian. Justru semua pihak diminta benar-benar fahami mesej utama penganjuran minggu berkenaan. Bekas ahli Parlimen Sekejang Natrah Ismail meninggal dunia malam tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 73 tahun. Berita pembagian Allahyarham dikongsikan Menteri Komunikasi dan Digital menerusi platform X. Allahyarham Natrah yang merupakan ahli Majlis Pimpinan Wanita Keadilan Pusat menjadi ahli Parlimen Sekejang Johor dari 2018 hingga 2022. 3 buruh warga Bangladesh maut tertimbus dalam runtuhan tanah di Pulai Condong, Bachang semalam. Ketika kejadian, kesemua bangsa sedang melakukan kerja-kerja di tapak projek sebuah lebuh raya. Saksi mendakwa terdengar jeritan mangsa sebelum melihat beberapa pekerja lain berlari ke lokasi kejadian. Sindiket penipuan pelaburan tidak wujud yang menjadikan sebuah rumah percutian di Pulau Pangkor sebagai pusat panggilan
tumpas. Ia hasil penahanan 97 individu, sebahagiannya besarnya warga asing. Ketua Polis Perak mendedahkan kesemua suspek di berkas menerusi serbuan di rumah berkenaan hasil maklumat orang awam. Disyaki merogol adik tiri berusia 14 tahun seorang penganggur direman seminggu hingga Rabu depan. Ia bagi membolehkan siasatan dilakukan bawah kanun kesiksaan. Suspek berusia 32 tahun ditahan Rabu lalu selepas mangsa buat laporan polis. Mangsa terus mendakwa dirogol bapanya. Usaha memburu bapa mangsa giat dilaksana. Seorang bapa berdepan dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual terhadap anak perempuannya berusia 13 tahun di Mahkamah Kemaman. Tertuduh pekerja syarikat pembersihan didakwa melakukan perbuatan itu September lalu. Dia mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Sebutan semula kes 4 Disember ini. Tukang jahit bersama suaminya direman 7 hari bagi membantu siasatan kes langgar serta tikam pengusaha tudung dan pakaian. Rabu lepas, mangsa ditemukan maut di dalam longkang dengan 15 kesan tikaman di bahagian badan. Kejadian berlaku di tepi Jalan Besar Kuala Berang, Bampiran Pejabat Agama Hulu, Terengganu. Pasukan Polis Merin Wilayah 1 Pulau Pinang berjaya menyelesaikan kes penyeludupan minyak hasil penahanan 4 lelaki tempatan dan 2 warga Thailand. Kesemua suspek ditahan di Bukit Kayu Hitam, Kedah bersama-sama bekalan diesel dalam sebuah kontena dipercayai untuk diseludup ke negara jiran. Giliran rampasan diesel dianggarkan berjumlah 1.19 juta ringgit. Peranan skuad wanita anti jenayah atau wajah diperluas sebagai pembantu pelindung kanak-kanak. Sehubungan itu, para ahli yang terpilih ditauliahkan sebagai ahli skuad wajah insaniah. Pentauliahan disempurnakan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat di Ibu Negara. Sejak ditubuhkan pada 8 Mac 2021 hingga Disember tahun lepas, skuad wajah mempunyai 328,558 ahli. 3 pendekatan serta berta akan dilaksanakan PDN bagi memantau isu harga ayam. Ia susulan penamatan subsidi dan kawalan harga ayam. Langkah tersebut termasuk meneruskan aktiviti penguatkuasaan menggunakan akta sedia ada. Selain melaksanakan mitigasi bersasar mengikut kawasan dan meneruskan program intervensi khususnya di kawasan yang terdapat isu penawaran harga ayam. Kerajaan Negeri Sembilan juga akan melaksanakan pemantauan berkala terhadap bekalan dan harga ayam. Tujuannya memastikan ia sentiasa terkawal sekaligus mengelak pengguna terbeban. Sementara itu, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang mengambil kesempatan di dalam proses persaingan pasaran ayam. Pemantauan akan dipergiat bagi mengesan sebarang gangguan, terutama membabitkan aktiviti kartel. Pemantauan MyCC mendapati bekalan dan harga ayam ketiga ini adalah terkawal. Prinsip kebebasan media sentiasa didukung kerajaan. Bagaimanapun, ia bukan tiket untuk pencipta kandungan menghasilkan maklumat yang berisiko memecah belahkan masyarakat selain merencatkan inisiatif kerajaan. Komuniti media madani akan dibentuk bagi memastikan maklumat sahih berkaitan dasar kerajaan dapat segera disebar kepada rakyat. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, ini kerana terdapat pihak tertentu yang mahu menenggelamkan usaha kerajaan terutama menerusi media sosial. Komuniti media madani akan merangkumi jentera parti-parti penyokong kerajaan perpaduan. Model pelaksanaan baharu sedang dikaji bagi meneruskan cadangan pembinaan kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura. Menteri Pengangkutan berkata ia melibatkan kajian modal untuk mengetahui jika ada pihak swasta yang berminat menampung kos pembinaan jajaran, pengurusan sistem dan pengoperasian. Cadangan pembinaan HSR akan dibentang kepada Jemaah Menteri selepas memenuhi kaedah pembiayaan sesuai. Program Sandbox Infrastruktur Jalan Pintar yang bakal diperkenal KKR akan beri manfaat kepada 33.4 juta pengguna jalan raya seluruh negara. Program selaras aspirasi kempen My Jalan ini adalah platform inovasi yang membolehkan integrasi teknologi dikaji serta diuji bagi urusan pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur jalan secara inklusif. Dan ini usaha bagi memastikan bekalan sumber air terus mampan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyatakan 9 pelan tindakan dikenal pasti telah dirangka. Ini termasuk pemantapan pelan komunikasi antara pihak berkepentingan, penyelarasan dengan operator bekalan air dan pembetungan.
Fasa pelaksanaan kajian semula perintah gaji minimum kini 70% siap. Menteri Sumber Manusia berkata ia mengambil kira indikator sosioekonomi seperti pendapatan garis kemiskinan, juga penengah gaji yang menggambarkan keupayaan majikan untuk membayar gaji. Turut diambil kira kadar pengangguran, produktiviti buruh dan perubahan indeks harga pengguna yang mencerminkan kos sara hidup. Panduan Maqasid Asy-Syariah akan meneroka potensi penuh pasaran modal Islam sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai peneraju dalam ekonomi Islam global. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Dato' Sri Ahmad Maslan, ia berfungsi sebagai penyelesaian bagi pelbagai cabaran dan peluang dalam pasaran. Sehingga Ogos 2023, pasaran modal Islam menyumbang sebanyak 64% atau RM2.4 trilion daripada keseluruhan pasaran modal Malaysia. Syarikat penerbangan dan pengendali lapangan terbang di Malaysia perlu kreatif mengembangkan perniagaan melangkaui pasaran tradisional. Jelas Menteri Pengangkutan, langkah itu bagi memastikan mereka kekal mampan dan kompetitif. Usaha tersebut penting mengambil kira peningkatan 70 hingga 80% ketibaan pelancong di hampir semua pasaran serantau. ECRDC menarik pelaburan swasta komited lebih RM756 juta dalam sektor pelancongan di Terengganu sejak 2018, manakala RM380 juta dalam sektor pertanian dalam tempoh sama. ECRDC kini memacu pertumbuhan pelaburan merentasi pelbagai sektor di Terengganu, terbaru dengan menarik pelaburan nilai tinggi seperti tenaga hidrogen dan pemprosesan bahan hijau. Lebih 222,000 pekerja GIG sektor penghantaran barangan dan makanan serta pengangkutan penumpang mempunyai caruman aktif. Perkeso menyatakan daripada jumlah itu, lebih 122,000 merupakan pekerja gig yang berkhidmat dengan Grab Malaysia. Tahun depan, kerajaan menyarankan pelibatan semua penyedia platform untuk menanggung baki 10% SPS padanan caruman demi kelestarian pelindungan sosial penggiat gig. Festival Usahawan Nusantara Johor 2023 antara komitmen kerajaan negeri meningkatkan usaha mempromosi produk tempatan ke Indonesia. Usaha tersebut membawa pulangan besar dan limpahan ekonomi kepada usahawan tempatan dan negara. Festival tersebut berpotensi menambah baik nilai perdagangan antara Johor dan Indonesia. Jumlah mangsa akibat serangan udara tentera Zionis ke atas kamp pelarian Jabalia di Gaza mencecah lebih 1,000 orang. Angka ini termasuk 145 mangsa yang disahkan maut. Serangan turut mencederakan sekurang-kurangnya 777 individu, sementara 120 lagi masih belum ditemui di bawah serpihan runtuhan. 76 rakyat Palestin yang cedera dan 335 warga asing yang mempunyai dua kerayatan mula meninggalkan Gaza ketika lintasan Rafah ke Mesir dibuka buat kali pertama kemarin, yang merupakan operasi pemindahan pertama di Gaza dalam sebulan sejak perang Israel-Hamas meletus 7 Oktober lalu. Kumpulan itu merupakan yang pertama mendapat kebenaran berbuat demikian hasil perjanjian yang dicapai melalui perantara kerajaan Qatar. Pertubuhan Kesihatan Sedunia terus menggesa agar semenanjung Gaza diberikan akses penuh kepada bantuan perubatan dan bahan api. Bantuan tersebut perlu dibuat sekarang bagi mengelak semakin ramai nyawa terancam. Israel terus menyekat kemasukan bahan api ke Gaza yang menjadi sumber penting bagi memastikan hospital terus beroperasi. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menyeru negara-negara Islam untuk hentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel. Pada masa sama menuntut penamatan pengeboman di Gaza. Iran akan tingkatkan serangan terhadap Israel jika gagal menamatkan pencerobohan di Palestin. Khamenei juga mengecam negara-negara barat yang menyokong Israel seperti Britain, Perancis dan Amerika Syarikat. China dan Amerika Syarikat akan mengadakan rundingan mengenai kawalan senjata nuklear minggu depan. Ia rundingan yang pertama seumpamanya sejak pentadbiran Presiden Barack Obama. Kementerian Luar China menyatakan rundingan itu akan menyentuh berhubung kawalan dan pencegahan penyebaran senjata, juga perbincangan berasingan berhubung hal ehwal maritim dan isu-isu lain. Kanta 744 pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.